Tausiah. Kita ikuti sambungan rancangan tausiah yang bertajuk Sebutan Mahraj dan Bacaan Al-Fatihah yang Betul yang telah disampaikan oleh Ustaz Radi Kamaruhailan yang telah dirakamkan di Institut Tabiran Islam Intim Ipoh. Jadi tuan-tuan sekalian, yang kata betul tu sudah tentulah tak boleh melakukan kesalahan. Bila sebut betul-betul macam mana? Betul dengan maksud tak boleh salah. Apa yang tak boleh salahnya? Yang pertama, tak boleh tukar huruf. Daripada bismillah sampai waladdallin, tuan-tuan, satu huruf pun tak boleh ditukar. Kalau ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, itu huruf apa tukar? Huruf ha dah jadi ha. Ini yang kita jumpa selalu. Kadang-kadang dia tukar huruf apa lagi tuan-tuan? Huruf sad jadi shin. Saya pernah jumpa ada orang baca ihdinas-syira. Ada lagi orang tukar di mana? Yang banyak kalau anak-anak lah. Kalau anak-anak, orang-orang dewasa tak lah. Anak-anak ni tuan-tuan, kalau dia baca, tuan-tuan perhati tengok, suruh dia baca Fatihah. Di mana salah? Dia baca siratal ladzina an'amta alaihim. Situ. Betul lah, apa dia anak tak apa lagi, budak-budak. Budak pasti, budak tadika, budak sekolah rendah, kecil lagi, tak faham lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu tukar huruf namanya. Sedangkan huruf itu hamzah. Siratal ladzina an, bawah ni, bawah am, an'amta. Bukan an'am, dua-dua an'am. Tak betul. Itu salah huruf. Tukar huruf tak boleh. Ya, di mana lagi tuan-tuan orang tukar huruf? Sad, dad. Dia tukar jadi apa? Dal. Betul ya, ada orang baca ghairil maghdubi alaihim walad. Mula-mula bagus dah. Walad da. Mula-mula kita ingat okey, tengok da pula dah. Ada satu spesies lagi dia bunyi dal dulu. Ghairil maghdubi alaihim walad do pula. Tak betul semua tu. Dua-dua tak betul. Nanti kita akan bincang lepas ni ya. Baik, yang kedua, tukar baris. Tukar baris yang merosakkan i'rab. I'rab ni tuan-tuan kena ngaji bahasa Arab lah, saya tak urai lah dalam ni. Ya, dia ada i'rab bahasa Arab ni. Kalau mubtada kena baris depan, kalau maf'ul kena baris atas, kalau fa'il kena baris depan. Benda-benda tu semua nak kena tahulah, tapi tak masalah sebab Quran kita hari ni dah siap ada baris. Dah siap di-i'rabkan oleh ulama. Jadi tak masalah dah bab tu. Tuan-tuan tak belajar i'rab pun tak apa. Yang penting sebagai kita ni ikut aja apa yang ulama dah buat baris yang ada dalam Quran tu. Selesai masalah. Baik. Yang ketiga, tambah atau buang huruf. Tuan-tuan, tambah atau buang huruf. Di mana ni orang duk tambah huruf? Dalam Fatihah ada ke? Ada tak orang tambah huruf? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu tambah wow. Dia punya nak tangkap urut lam pada sabdu tu sampai timbul wow. Takbiratul ihram lagu tu juga. Allahu akbar. Punya nak tangkap niat tu sampai timbul wow. Itu tambah huruf namanya. Nampak tak? Bila tanya kau tambah huruf tak tambah. Bila dengar bunyi tu wow. Ya, ataupun buang huruf ni ramai tuan-tuan sebenarnya. Buang huruf ni ramai. Ya ke? Ya. Di mana dia berbuang? Tuan-tuan tengok ya. Saya baca Kalau kita baca sir kan, kita baca pelan-pelan seorang-seorang kan. Kalau baca imam tak lah, imam jaranglah salah. Tapi yang makmum di belakang ni, habis je imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masa tu makmum buat apa? Baca Fatihah. Sebab itulah orang nak jadi imam ni dia kena faham. Ya, dalam mazhab Syafi'i Fatihah wajib. Jadi imam sunat diam. Imam sampai jadi imam sunat diam seketika antara amin dengan nak baca surah. Sunat diam. Qadar mana?
qadar makmum selesai baca Fatihah. Dia tak boleh habis-habis waladdallin amin innal ladzina kafaru, tak bagi ruang langsung. Itu makruh imam yang macam itu. Ada imam macam tu, budak-budak hafiz saya pesan. Dia nak baca satu muka, dia tak bagi can dekat makmum. Tak betul itu. Nak baca separuh pun tak apa sebenarnya. Bagi masa pada makmum itu adalah hukumnya sunat. Ya? Dan makmum kena baca Fatihah wajib masa itu. Tapi bila imam dah ganggu dengan bacaan, baca pula sedap. Allahu Akbar. Ganggu tuan-tuan. Dekat-dekat nak rokok kan, aku dah baca Fatihah ke belum? Makmum dah rokok dah. Nampak? Ini isu dia. Tapi kalau imam tadi dia bagi ruang, confirm kita dah hilang kita punya rasa baca ke tak baca, baca ke tak baca, dah settle. Pasal pasti baca. Takkan bila dah amin, imam diam, kita pun diam. Kita mesti akan baca Fatihah. Jadi isunya sekarang tuan-tuan sekalian, kadang-kadang lah sembahyang tarawih lah. Saya tak contoh sembahyang lain lah. Sembahyang tarawih walaupun sunat. Sembahyang tarawih ni sunat. Tetapi bacaan Fatihahnya wajib. Dalam sunat ada wajib, itu di antaranya. Ya, baca wajib. Baca sembahyang tarawih ni biasanya habis amin ni imam tak bagi can, biasanya lah. Ya, jarang-jarang lah kalau ada imam bagi can tu hebat. Kalau tengok di Mekah tuan-tuan, kita pergi Mekah kan, sembahyang sampai waladdallin tu, kita nak nunggu dia baca Fatihah tu, dah boleh baca Fatihah 2-3 kali. Bagus imam Mekah tu, betul dia punya cara tu. Kita rasa dah habis dah Fatihah, aku lama dia tak mula lagi. Nampak? Dia punya ra'i, kita punya mazhab itu. Bagus tu sebenarnya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, yang jadi isu sekarang, bila imam tak bagi ruang, ataupun kita dah faham dah, imam ni mesti baca surah, tak sempat aku nak ngabih Fatihah. Kita pembaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ke? Tuan-tuan sekalian. Ya, itu banyak huruf yang buang itu. Banyak huruf yang buang tu. Terutama di mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Semuanya kontot-kontot kat belakang tu. Bila kontot itu anda dah buang huruf ya namanya. Itu dah buang huruf ya. Jadi bacaan yang paling cepat macam mana? Tengok ni cepat ni, habis cepat ni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu habis cepat dah tu. Ya. Saya tuan-tuan tak boleh kejar lah. Pasal saya Johan 2 kali lah. Itu paling laju lah tu. Gurau aja. Ya, saya nak bagi tahu apa tuan-tuan sekalian, itu bacaan paling cepat dah. Kecuali kalau tuan-tuan baca satu nafas lah, boleh cepat lagi lah kalau satu nafas. Sambung. Nak bagi tahu apa? Walaupun bacaan itu perlahan, bacaan yang sir itu wajib kena ikut hukum tajwidnya juga. Wajib, mesti. Tak boleh lepas daripada benda itu. Baik, tuan-tuan sekalian. Kemudian yang keempat, tambah atau buang sabdu. Tambah pun tak boleh, buang pun tak boleh, tuan-tuan sekalian, sabdu ni. Ya. Di mana tempat yang kadang-kadang kalau tuan-tuan pergi belajar baca Fatihah dengan mana-mana guru tajwid lah, tempat yang paling dia suka ambil perhatian tentang sabdu ini pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ jagalah. Memang guru-guru tajwid ambil perhatian sangat, dan betul lah tu, baguslah. Kenapa? Kerana tuan-tuan kalau tertinggal sabdu di situ, tuan-tuan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa tak ada sabdu tu. Jadi bila tidak ada sabdu sebegitu, tuan-tuan sekalian, dia bukan lagi makna jadi akan engkau kami sembah. Dalam kitab fiqh dia sebut apa? Dhau'us syams. Cahaya matahari kami sembah. Cahaya matahari kami minta tolong. Na'udzubillahi min zalik.
Kalau sengaja bukan takat tak sah solat, boleh murtad lagi. Nampak? Ya, tuan-tuan buka kitab fiqh. Jadi ambil perhatian betul-betul di sini. Bagaimana sebutan iya yang betul? Tuan-tuan sekalian, semasa sebut iyyaka na'budu, tuan-tuan kena tahu di mana makhraj huruf ya. Tengah lidah. Tengah lidah ke mana? Ke langit-langit. Jadi bila sebut iyyaka na'budu, tengah lidah tu ke langit-langit. Satu. Yang kedua, nak sentuh atau tidak langit-langit tu? Sentuh tak? Tak. Dia huruf ya tak sentuh langit-langit, tuan-tuan. Yang sentuh langit-langit huruf jim saja. Cuba sebut semua orang. Cuba. Kena langit-langit. Tapi untuk huruf ya tak mau. Dia macam ni. Iyyaka. Dia bukannya iyyaka na'budu wa bukan. Huruf ya bukan menyentuh. Dia menghala ke langit-langit tapi tak sentuh. Ya, itu tuan-tuan kena duduk dalam kelas kita belajar sifat huruf. Saya akan cerita benda itu perinci. Ya, kena ngaji sifat huruf baru tahu nak sentuh tak sentuh apa semua ni. Hari ni bolehlah sikit-sikit tapi tidak menyeluruh. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, itu di antara perkara yang menyebabkan bacaan tadi salahnya salah jali. Salah tukar huruf, tukar baris, buang atau tambah huruf, buang atau tambah sabdu. Retinya tuan-tuan dah faham salah jali ni. Kalau berlaku selain daripada salah jali ni, semua itu salah, tapi salah yang khafi, mengikut setengah pandangan ulama mengatakan ianya tidak haram, sekadar dia makruh sahaja dan semayang masih sah. Jelas? Boleh? Boleh nah? Baik. Kalau boleh saya nak buat ujian. Nak buat periksa. Kita buat ujian ni, baru-baru kita nampak dia punya apa? Kefahaman dia. Baik, satu orang dia baca macam ni, tuan-tuan cuba jawab ramai-ramai lah. Ya, satu orang baca Fatihahnya beginilah semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nampak tak salah di mana? Nampak kan? Baik, salah itu salah jali ke salah khafi? Salah khafi. Ya, bila tanya balik, ngapa baca panjang sangat? Rupanya dia punya isteri baru meninggal 2 hari lepas. Patut meleleh baca kan? Tuan-tuan dan puan sekalian, itu salah. Semua orang tahu salah. Apa salahnya? Panjangnya lebih. Tetapi salah itu tidak masuk di sini. Dia tak tukar huruf. Dia tak tukar baris. Tambah atau buang huruf, tak ada. Habis yang panjang tu, itu tambah panjang, bukan tambah huruf. Yang nombor 4 pun tak ada juga. So, bacaan itu masih dikira sah, berlakulah semayang. Tapi hukumnya makruh kalau dia sengaja. Kalau dia sengaja makruh. Dia tahu 2 rakaat saja buat lebih 2. Itu hukumnya makruh. Dan boleh tak ikut kalau dia jadi imam. Berhenti-berhenti dekat highway ke ataupun masjid mana-mana kita musafir, imam baca begitu. Boleh tak ikut? Boleh. Sah. Ikutlah. Tak masalah. Dia bukan syadid sangat pun. Ya, senang je. Baik. Faham. Yang kedua, ujian bagi faham. Ini soalan-soalan yang selalu orang tanya. Saya tanya siap-siap lah. Saat lagi sesi soal jawab, saya tak payah ada, tak bodoh. Bagi Ustaz Syed seorang je. Baik. Tuan-tuan sekalian, orang selalu tanya saya, Ustaz, kalau baca begini sah tak semayang? Macam mana? Macam ni. Tuan-tuan dengar. Dia baca gini nah, Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak tak di mana salah? Bagus, semua dengar, bagus sangat.
Ya, al. Oh, dia baca al. Kalau dekat an dia ada an. Kalau dekat mim mon. An mon semua ada. Ya, baik. Yang kalau baca apa dalam tilawah kadang-kadang kita pernah jumpa kan. Yang baca belagu ni biasa dia suka timbul benda ni, dia panggil tawalud. Dalam bahasa Arabnya tawalud. Ta waw alif lam dal. Beranak, waladun. Ya, tawalud ni beranak. Beranak apa? Dia ada bawa anak. Al an. Oh, kalau dekat minhum tu dia baca tilawah ni. Wa minhum. Oh, ada minah kat situ. Ya, tambah. Itu semua tawalud itu, tuan-tuan. Baik, soalan saya, salah. Tapi salah itu jali atau khafi? Ni kita nak tahu ni. Pasal kita nak semayang ni, imam baca lagu ni, nak ikut ke tak ni? Nampak tak? Ada yang kata jali, ada yang kata khafi. Nampaknya ada khilaf pandangan ulama di bawah ni. Ya, baik tuan-tuan sekalian. Ya, sebenarnya kalau bila saya tanya begitu, tuan-tuan refer yang ni. Al, an. Kita nak kata apa sana? Tambah apa? Kalau tuan-tuan kata tambah huruf, tuan-tuan mesti clear huruf yang ditambah. Huruf apa yang ditambah tu? Dia tak tambah lam itu. Dia cuma tambah l gitu je. Dia tak tambah lam. Kalau tambah, clear tambah. Macam saya buat tadi kan. Waladdawal. Tambah waw. Ataupun tambah juga. Clear lagi. Macam ni. Macam mana buat? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tambah. Tambah waw itu. Nampak tak? Tapi yang ini nak kata tambah apa? Dia tidak tambah itu. Itulah dia kata tawalud. Salah tak? Salah. Tapi salah itu tak masuk sini. Tak masuk. So, bacaan tu sah tak? Masih sah. Masih okey. Ya? Maksud saya, kalau dengar imam baca tu, jangan farakah lah. Ikut je. Ringan lagi. Ya, taklah berat sangat. Ya, cuma kalau nak lantik imam masjid surau tu, nak lantik imam, janganlah pilih dia. Itulah pula beritahu. Dia tu tak termasuklah orang yang qari macam itu. Ya, tak layak lah. Tapi kalau dah kita singgah-singgah mana dengar bunyi macam tu, nak buat macam mana? Ikutlah. Salah, tapi salah itu salah yang khafi, bukan salah jali. Faham tak? Faham. Itu benda ya, nak bagi jelas lagi. Baik, satu lagi soalan bagi faham lagi supaya kita jelas. Pernah kita dengar ada orang baca gini dalam Fatihah. Dia baca ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim. Itu salah apa? Salah jali. Sepakat ulama sekarang. Tak ada masalah. Ya, semua itu salah jali. Jadi salah yang sebegitu sah atau tidak? Tidak sah. Kalau jadi imam tak boleh ikut, kena farakah. Nampak? Okey, jelas? Ya? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini benda yang tuan-tuan kena ingat terus. Ni benda ni. Di samping tuan-tuan nak kena ingat benda ini, tuan-tuan kena ada satu alat pengukur. Maksud saya, ilmu yang berkaitan dengan makhraj kena ada. Ilmu yang berkaitan dengan baris kena ada. Baik, tuan-tuan sekalian, ini kesalahan-kesalahan kecil yang lebih kurang lah. Kesalahan-kesalahan yang khafi ini yang boleh dikatakan ada berlaku dalam bacaan kita kadang-kadang. Tidak sempurna menunaikan sifat huruf, tapi dia tak merosakkan huruf. Contoh macam huruf ra, kena baca tebal kadang-kadang ra ni. Kadang-kadang kena baca nipis. Tapi dia baca alhamdulillahi rabbil. Sepatutnya kena tebal kan? Tapi dia baca rab. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Boleh? Salah tu. Tapi salah itu kecil kerana dia masih bunyi ra lagi. Dia tak bunyi huruf lain. Kecualilah kalau dia baca
Ar-Rahmanir-Rahim. Itu iyalah. Roh jadi rain. Kan? Baik, seterusnya. Tidak tepat bunyikan huruf yang baris atas. Ada depan atau bawah. Ini satu hal, tuan-tuan. Orang kita ni kadang-kadang baca Quran, dia tak ikut baris tu. Mulut ni, tuan-tuan, kena ikut baris. Gerak mulut ni macam mana? Tengok baris apa. Kalau orang kita sebut fathah, orang kita kata apa? Baris atas. Kita kecil-kecil dululah. Ngaji macam mana? Alif atas A, alif bawah I, alif depan U. Sebab apa? Sebab baris duduk atas. Sebab baris duduk bawah. Sebab baris duduk depan. Tapi tuan-tuan sekalian, orang Arab dia sebut fathah baris atas. Tuan-tuan yang belajar bahasa Arab tahu makna apa fathah. Apa arti fathah? Buka. Apa yang nak dibuka? Mulut. Bila baris itu di atas, mulut kena buka. Jadi kalau tuan-tuan baca baris atas kan, macam kita tengok apa, dia umur lepas main zuhur kan, tuan-tuan sekalian, lepas zuhur korang jom pergi rumah saya, ada buat arwah sikit, tahlil arwah. Kita pun ramai-ramai lah pergi dengan tu imam, dengan jemaah semua pergi. Cuba tengok mulut dia pun masa dia baca tahlil tu. Allah la ilaha wa la yuqayyim la ta'khudhuhu wa la nawm lahu ma bis samawati wa ma bil ardh. Saya kata makan terus lah kalau macam ni, tak payah baca. Kesian lapar benar nampak. Tuan-tuan sekalian, kalau buka mulut tak bunyi macam tu. Kalau buka mulut, Allahu la ilaha illahu amana ar-rasulu bima. Buka mulut. Allahu la ilaha. Buka. Pasal dia fathah, kena buka. Nampak tak? Tak boleh malas gitu. Baca Fatihah baris atas semua kena buka. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Buka. Tak buka tak boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Dia bunyi tak jadi. Tak jadi bunyi dia. Baik, itu baris atas. Orang Melayu sebut baris depan. Orang Arab kata dhammah. Tuan-tuan tahu tak dhammah ni apa dia? Dhammah ni kumpul. Dham, kumpul. Apa yang nak dikumpul? Bibir tu kena kumpul macam ni. Baris depan, ya. Bila baca kan, Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu. Macam tu mulut. Iyyaka na'budu. Tapi kalau dia malas, Iyyaka na'budu bunyi. Itu malas no tu. Dia lari bunyi dia sebab tak cukup muncung. Mesti muncung. Kami lantik luar Quran, hakim-hakim dalam bilik tu, kami tak tengok pun dia punya mulut, tuan-tuan. Siapa pernah masuk tilawah ni, kami tak pernah tengok pun mulut dia. Tapi kita tahu mulut dia salah. Tak tengok mulut, tapi salah mulut dia, kita tahu. Pasal apa? Bunyi, tuan-tuan, bunyi. Tengok dah. Tuan-tuan cuba jawab yang mana betul. Tapi tuan-tuan jangan tengok mulut saya. Saya kalih kemari. Saya buat ujian. Tuan-tuan semua boleh jadi hakim lepas ni. Tengok. Saya baca satu kalimah saja. Tak malun saja. Tak malun tu, tuan-tuan dengar. Lun yang mana betul? Yang pertama ke yang kedua? Saya buat dua orang yang baca. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Yang kedua. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Yang mana betul? Pandai pun. Nampak? Pasal apa? Mulut saya. Yang pertama tadi saya baca, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Nampak? Suara saya tak tukar. Yang tukar hanya gerak.
Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Nampak? So, kita dalam bilik tu kita potong. Tak betul tak malun dia. Potong. Jadi ada orang tanya pula, kalau tak nak bagi potong markah nak buat macam mana? Saya jawab senang je, jangan masuk tilawah. Duduk di rumah seorang-seorang. Tak ada siapa nak potong markah kita. Okey, baik. Sambungan rancangan tausiah yang bertajuk Sebutan Mahrash dan Bacaan Al-Fatihah yang Betul yang telah disampaikan oleh Ustaz Radi Kamaruhailan dapat anda dengarkan lagi esok 1.30 tengah hari dan 6 petang di Perak FM. Kita ikuti sambungan rancangan tausiah yang bertajuk Sebutan Mahrash dan Bacaan Al-Fatihah yang Betul yang telah disampaikan oleh Ustaz Radi Kamaruhailan yang telah dirakamkan di Institut Tadbiran Islam Intim Ipoh. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu baris yang kedua. Baris yang ketiga, orang Arab kata kasrah. Orang Melayu kita kata apa? Bawah. Pasal duduk di bawah. Padahal kasrah, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan buka kamus, kasarah artinya pecah. Kena pecah. Apa yang nak dipecah? Bibir tuan-tuan tu kena melebar macam ni ha. Orang Perak kata nyerongin. Sengih. Orang Kedah dia kata krisin. Tu kalau Kedah dalam tu krisin tu ha. Tu sengih. Ya? Tu kasrah. Tuan-tuan kasrah macam tu. Jadi baca-baca Fatihah tu semua kasrah hujung-hujungnya. Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Semua hujung-hujung itu adalah kasrah. Jadi macam mana nak dapatkan ketepatan sebutannya? Sengih ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau tak sengih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lain bunyinya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu sebab saya kata kalau tak tengok mulut pun tahu benda tu salah. Salah. Tak betul itu mulut dia. Walaupun tak tengok dia punya mulut. Pasal bunyi yang hasil daripada pergerakan yang salah itu, maka suara yang bunyi pun salah. So hari ini tuan-tuan kena faham. Bila baris di atas, buka mulut. Bila baris tu di bawah, sengih. Bila baris tu depan, muncung. Itu dia nak muncung ke nak sengih nak itu. Sebab tu orang kata, Ustaz, baca Quran ni kena heruk-heruk mulut ke? Iyalah. Itu awet muda. Orang panggil awet muda. Sebab tu kau tengok muka saya, orang kata baru macam 25. Orang kata, bukan saya kata. Tapi bila buka kopiah, Allah macam 60 dah. Kan? Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Itu sikit-sikit selingan lah, jangan ambil hati lah. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu kesalahan. Kalau salah macam mana? Salah. Saya bukan nak kata orang Perak kita ni ada pelat macam-macam. Pergi utara lain. Pergi belah Selama. Saya orang Selama, orang petani lain. Siapa orang petani sini? Orang petani dia kalau dia baca alif bata dia gini. Alif bata tha jing ha kha da za ra zai sin shin. Itu orang petani. Saya tahu asal orang petani. Betul tak? Sin shin dia. Dia tak kata sin shin dia, sin shin. Sok dok tozok in ring. Itu orang petani tu. Orang belah Selama, orang belah Gerik ni dia pelat je lagu tu. Kena orang banyak lain pula. Lain bunyi dia. Kena orang belah Kuala, orang belah Botol, lain pula. Datang belah Slim, lain pula. Dia pelat dalam Perak ni saja ada berpuluh jenis bahasa. Yang jadi masalahnya ialah tuan-tuan sekalian, bila baca Quran, pelat kampung dia masuk dalam Quran. Ini masalah dia. Kadang-kadang kita tu tak payah dengar dia cakap. Kita pergi kursus imam kan, imam baca Quran sikit, baca Fatihah imam. Imam tu baca. Bila dia baca, saya dah tahu dah kampung mana dia datang. Pasal apa?
Pasal pelat bercakap itu masuk dalam Quran. Ini yang kita tak nak. Kita nak bila sebut baca Quran, dia kena baca pelat ataupun lahjah Arab. Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Bacalah Quran dengan lahan, dengan lahjah, dengan sebutan, dengan gaya orang Arab baca. Nabi kata. Pasal apa? Pasal Quran ni bahasanya Arab. Jadi mestilah baca tu dengan logatnya Arab. Tapi tak boleh nak buat macam manalah. Ya, kalau tak boleh tak ada masalah. Tapi kita kena usaha ke arah itu. Dah usaha tiba-tiba tak dapat nak buat, itu tak ada masalah. Yang penting dah belajarlah. Okey, baik tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, tak tepat bunyi baris ini. Contoh saya bagi. Ya. Ni imam mana tak tahulah. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tuan-tuan tahu dah ni imam mai kampung mana tahu? Saya tak nak sebutlah kampung mana. Kalau bunyi-bunyi macam tu adalah dia punya apa? Salah tak? Tengok, ada tak salah yang 4 tadi? Kalau sakat bunyi pelat kampung dia tapi tak salah yang 4 tadi, maka tak apa lagi. Nampak tak? Sebab dia termasuk dalam kesalahan yang khafi. Tidak tepat membunyikan huruf yang baris atas, baris bawah dan baris depan. Sebab pelat kampung ni tadi. Okey, seterusnya tuan-tuan sekalian, tidak seimbang pada panjang pada hukum mat. Tak sama panjang. Ini lagu punya pasal lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kejap 2, kejap 4, kejap 6 belakang tu kan. Salah, tapi salah itu khafi bukan jali. Masih sah, tak masalah. Ya, kami lan tilawah, kalau tuan-tuan dan umpam baca macam tu tak potong markah. Tak potong. Itu tak potong. Jadi boleh masuk tilawah balik. Okey. Baik, kesalahan pada hukum dengung. Ya, dengung. Dengung tak betul ya. Ni dalam Fatihah tak ada dengung. Tak ada. Dalam Fatihah tak ada dengung. Ya, selesailah. Okey. Tapi kalau dalam bacaan-bacaan lain, tuan-tuan salah pada dengung. Salah itu. Tapi salah itu termasuk dalam salah yang khafi, bukan salah yang jali. Kemudian meringankan syaddah. Dia ada sabdu, tapi tak berapa nak dengar. Tak apa nak bunyi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada, tapi tak puas lah. Ada. Salah tu. Tapi salah tu khafi. Masih boleh lagi. Kalau pendengaran tuan-tuan kata, ada tu sabdu tu, tapi tak apa kemas. Ataupun tak apa jelas. Masih boleh lagi. Tak masalah. Okay nah? Tapi yang terbaik bagi jelas. Kemudian akhir sekali, dan lain-lain. Banyak lagi lah. Dan lain-lain tu maksudnya banyak lagi. Saya tak maulah. Tuan-tuan dah boleh buat satu kesimpulan. Yang penting tuan-tuan pegang yang 4 yang pertama tadi. Apa dia? Salah huruf, salah baris, tambah atau buang huruf, tambah atau buang sabdu. Itu 4 perkara yang tuan-tuan kalau dah pegang kepada itu, tuan-tuan dah faham bagaimana nak mengukur, bagaimana kita nak pastikan yang bacaan itu masih dikira salah jali atau khafi. Artinya kalau imam melakukan kesalahan yang jali tadi, maka tidak sah solatnya. Baik, itu secara umum untuk perbincangan kita hari ini. Maka kita nak pergi kepada sedikit secara khususnya tuan-tuan sekalian. Ya, ini dia secara khususnya. Ini lebih kurang lah. Khusus pun taklah khusus mana sangat. Ya. Cuma tuan-tuan dan puan-puan sekalian, persoalan yang dibangkitkan tadi. Apabila kita bertanya kepada seseorang, di mana sebutan huruf dad, dia kena tahu dad ni macam mana sebut. Bila sebut huruf lam, dia kena tahu di mana lam tu duduk. Jadi sekurang-kurangnya gambar rajah di depan ni ada sedikit membantu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, boleh sekurang-kurangnya kita membuat sedikit panduan untuk kita tahu
yang kedudukan huruf-huruf ini di dalam Al-Quran. Baik, saya tak nak sentuh semua. Tak nak sentuh semua. Tak sempat masa yang ada ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, lebih kuranglah saya nak sentuh sini huruf yang selalu orang tak apa tepat. Yang pertama huruf Ain. Huruf Ain. Kalau tuan-tuan lihat di depan tu, huruf Ain berada di tengah kerongkong. Huruf Ain ni tengah kerongkong. Dalam Fatihah ada Ain? Ada. Banyak Ain dalam Fatihah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, macam mana sebut Ain yang betul? Huruf Ain yang betul ini sebut macam mana? Orang selalu tanya, Ustaz, saya nak baca Iyyaka na'budu ni macam mana Ustaz? Dia baca apa? Dia baca kat kita, dia baca gini. Iyyaka na'budu. Yang pertama. Yang kedua, Iyyaka na'budu. Tengok lagi sekali. Yang pertama, Iyyaka na'budu. Yang nombor dua, Iyyaka na'budu. Yang mana betul ni? Nombor dua betul. Nampaknya ulama' belah sini yang jawab semua. Okey, semua ulama' lah tu, pandai lah tu kan. Baik. Nombor dua itu betul. Pasal apa nombor dua itu betul? Nombor satu tu salah ke? Kurang tepat. Salah tidak, tapi kurang tepat. Kenapa? Kerana sebutan Ain, tuan-tuan dan puan sekalian, dia di tengah kongkong yang dirapatkan, kita disempitkan. Kita punya kongkong ni disempitkan. Tetapi sempit itu tidak sampai rapat. Itu yang kita kena faham. Huruf Ain ni bukan sempit sampai rapat macam ni. Iyyaka itu rapat terus. Tak mau. Bukan macam tu. Kita kena hampir rapat. Tapi tak terus kena rapat dia. Kita Iyyaka cukup. Baru nak pergi sudah berhenti. Iyyaka na'budu. Maksudnya nak sukat ataupun nak faham dia rapat tak rapat, suara kita tu tak putus sampai habis. Suara kita tak putus. Kalau kita baca Iyyaka itu rapat terus tu. Itu rapat. Yang betul macam mana? Iyyaka na'budu. Cuba semua orang. Macam tu. Tapi masalahnya tuan-tuan sekalian, kadang-kadang orang kita ni dia suka sebut Ain. Bukan suka sangat. Memang kita punya logat orang Melayu ni, huruf Ain kita di hidung. Huruf Ain orang Melayu ni di hidung. Tuan-tuan sekalian, kalau dengar salam, rakam orang Melayu bagi salam, dengan orang Arab bagi salam. Huruf yang paling ketara huruf Ain. Orang Melayu bagi salam, Assalamualaikum. Melayu tahu, Assalamualaikum. Dia tak bunyi pun Ain dia. Dia Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sikit. Assalamualaikum. Kan? Salam. Tak bunyi pun Ain. Tak bunyi pun. Ya? Tapi kalau orang Arab bagi salam, tuan-tuan yang pergi Mekah, tuan-tuan tahulah. Dengar orang Arab salam. Salam dia pun dah sama standard ya. Satu Mekah tu orang Arab bagi salam standard. Huruf Ain dia Assalamualaikum. Bunyi Ain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunyi Ain sini. Ya, huruf Ain. Assalamu tutup tengah kongkong, bukannya di hidung. Tiba-tiba ketuk pintu kita dalam hotel kita tu. Assalamualaikum. Mari dah dia ni. Tahu dah. Tapi kalau ada keluar kat pintu tu, Assalamualaikum. Oi, Arab ni. Nampak tak? Huruf Ain tu pun dah boleh tahu dia tu Arab ke Melayu, nampak? Sebab orang Arab sebut Ain di tengah kongkong. Dia tak sebut di hidung, tuan-tuan sekalian. Jadi latih kita Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain di sini. Bukan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang Melayu kita. Itu satu huruf Ain baru saya bincang. Kemudian huruf yang kadang-kadang orang kita tak apa tepat juga, huruf Dot. Ini huruf Dot ni sebenarnya tuan-tuan sekalian, Nabi sendiri akui. Nabi kata apa? Dalam hadis dia, ana afsah man nataqa bid-dad. Nabi kata, ana afsah, akulah orang yang paling fasih man nataqa bid-dad. Mereka yang di antara mereka yang menuturkan, yang membunyikan huruf Dad ni, aku orang paling fasih. Nabi kata. Nabi sebut macam mana tuan-tuan huruf Dad ni?
Sebutan dot Nabi macam mana? Baik. Nabi menyebut huruf dot, tuan-tuan sekalian, kedua-dua tepi lidah. Kalau tuan-tuan tengok gambar tu lebih kurang lah. Saya tak boleh tunjuk semua tu. Saya buat lorik dot tu. Naik ke mana? Ke geraham. Kedua-dua tepi lidah. Kiri dan kanan. Tepi, bukan atas. Tepi lidah. Kiri dan kanan. Bawa ke mana? Naik ke geraham atas. Itu Nabi sebut. Ya, naik ke geraham atas. Itu di antara makhraj dia. Dan tuan-tuan juga kena faham sifat huruf. Bila sebut dot ini kena faham juga sifat huruf supaya dia tepat. Apa dia sifat huruf dot? Di antaranya sifat itba'. Apa dia itba'? Itba' ni tuan-tuan, lidah dengan langit-langit tu dia menyempit. Lidah dengan langit-langit tu menyempit. Ataupun senang cakapnya, tengah lidah tu naik ke atas. Senang bahasa lagi mudah. Dan dia juga huruf isti'la'. Isti'la' ni apa tuan-tuan? Pangkal lidah dinaikkan. Untuk apa? Untuk tebalkan bunyi dia. Senang bahasa mudahnya, bila sebut dot, semua lidah naik atas. Habis cerita. Senang faham. Ya, senang fahamnya. Atau tepi pun naik atas, tengah pun naik atas, pangkal pun naik atas, semua naik senang. Lagi senang bahasa kan. Cuma kita perincikan dalam bentuk ilmu. Bila sebut isti'la', dia bincang pasal pangkal lidah. Bila sebut itba', dia bincang pasal tengah lidah tu naik menyempit ke langit-langit. Bila sebut makhraj, tepi lidah naik ke langit-langit. Artinya keseluruhan lidah itu naik ke atas. Jadi tuan-tuan, bila sebut dot, ghairil maghdubi alaihim waladh. Semua lidah waladh. Di masa yang sama, tuan-tuan sekalian, huruf dot ni adalah huruf istitalah. Dan dia juga huruf rakhawah. Banyak nak cerita tuan-tuan. Memang tak boleh cerita habis hari ni. Ya, artinya bila sebut dot saja tu kena tahu huruf isti'la dia, huruf itba' dia, huruf istitalah dia, huruf tawassul, huruf rakhawah dia. Apa dia rakhawah? Rakhawah ni tuan-tuan, suara dot ni tak boleh putus. Tuan-tuan tak boleh baca begini, tak tepat kalau baca begini. Ghairil maghdubi alaihim waladh. Tak betul macam tu. Ya, pasal apa? Walaupun makhrajnya dah okey lah, tapi sifatnya salah. Sifat apa? Sifat rakhawahnya salah macam itu. Rakhawah ni suara tak boleh diputuskan. Artinya semasa tuan-tuan sebut walad itu ada lagi suara. Sebenarnya suara tu ada. Cuba tuan-tuan dengar. Ghairil maghdubi alaihim waladh. Dia bukannya waladh, bukan. Ghairil maghdubi alaihim waladh. Dia ada itu. Itu huruf dot. Sifat apa tu? Sifat rakhawah dan juga sifat istitalah. Ini dia ketepatan sebutan yang perlu kita letakkan apabila kita menyebut satu-satu huruf dalam Fatihah ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Itu baru 2 huruf, ain dengan dot. Banyak lagi huruf lain. Boleh ke lagi? Boleh, insya-Allah. Huruf apa lagi tuan-tuan sekalian yang orang duk salah lah, yang tuan-tuan nak tahu huruf apa lagi? Huruf apa? Qaf. Ra. Semualah senang. Orang tu sebut qaf, dia sebut ra, orang tu sebut kaf, semua senang. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, kita ambil lagi satu. Huruf ra. Dalam Fatihah ni ada ra. Baik. Tapi ra ni tuan-tuan sekalian, ada ra yang kena baca tebal. Ada ra yang kena baca nipis. Dalam Fatihah dan Bismillahirrahmanirrahim, ra itu tebal ke nipis? Tebal. Pasal apa tebal? Pasal baris di atas. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, benda ni kena ambil ingat ataupun kita ambil faham. Bila huruf ra itu tebal, macam mana nak jadikan tebal? Kita sekarang kita dah belajar ra tu tebal. Okey, kita faham ra tu tebal. Tapi bagaimana
nak jadikan dia tebal. Yang itu yang penting. Selain daripada kita tahu dia tebal atau nipis. Tuan-tuan dan puan sekalian, apabila sebut saja ra' atau tebal, sama macam tuan-tuan dan puan praktikkan huruf isti'la. Apa benda yang perlu apabila tuan-tuan jumpa huruf isti'la? Huruf isti'la ada 7. Ya, sad, dad, ta, dha, qaf, ghain dan kha. Ada 7 huruf isti'la. Apa yang perlu anda buat bila jumpa huruf isti'la? Yang pertama tuan-tuan, kena angkat pangkal lidah. Ada orang kata kena muncung. Saya bukanlah tak setuju, tapi tak jumpa lah saya tasbih dengan Arab, tak ada pula dia kata muncung. Wallahu alam. Kalau tuan-tuan ada tasbih dengan Arab dia kata muncung, silakan. Tapi saya, pada peribadi saya, guru saya sangat marah kalau baca huruf sad muncung. Kita baca ihdinas, marah. Dia kata mazhab kita tak baca muncung di situ. Yang baca muncung di situ khalaf. Memang ada mazhab baca gitu tuan-tuan. Wa inda sirati was-sirati liqumbula bihaitsu ata wasada zayan ashimmaha lada khalafin. Khalaf memang baca macam tu. Khalaf dia baca ihdinaz zira, dia tak baca sad, dia baca zai. Dia baca ismam dia panggil. Ihdinaz zira, dia kena muncung. Tiba-tiba kita pun ihdinas. Kita mazhab mana? Kita hafaz an-Nasim. Hafaz an-Nasim tak baca muncung di situ. Habis dia pun kata kalau nak tebal kena muncung. Wallahu alam. Saya pun tak pernah jumpa macam itu dah di kalangan guru saya sebut. Kalau ada tu wallahu alam. Saya tak adalah kata salah, tapi dari segi muncung sebenarnya kalau baris depan. Baris depan ya muncung. Lu, semua baris depan. Muncung wallahu alam. Habis nak buat tebal macam mana? Nak buat tebal bukan muncung, tapi pangkal lidah diangkat. Tuan-tuan tengok huruf. Tengok saya sebut huruf qaf katakan. Jangan sebut macam ni. Q. Itu qaf orang Melayu. Ya? Q. Salah. Habis macam mana? Q. Naik pangkal lidah saja. Wa iz qa. Bukannya wa iz qa. Nampak tak? Kalau kau buat wa izqa, itu dah jadi itba' huruf qaf. Habis lidah kamu naik. Sedangkan dia pangkal lidah saja naik sebab dia isti'la. Wa izqala. Bukannya wa izqala. Salah. Jadi tuan-tuan, saya masuk balik huruf ra tadi. Ra ni huruf tebal. Jadi bila tuan-tuan baca huruf tebal, apa nak buat? Naikkan pangkal lidah. Jadi bila bismillah tuan-tuan sekalian, naikkan pangkal lidah. Hirrah macam tu. Bukannya hirrah, bukan hirrah, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba semua orang. Saya skip lah semua ni. Kita terus pergi Fatihah lah. Saya baik ingatkan boleh balik dah. Okey. Baik tuan-tuan sekalian. Cuba kita tengok lah, saya terus masuk Fatihah. Masa kita tak cukup, setengah jam kita cuba baca Fatihah yang betul macam mana nah? Saya tak akan sebutlah semua makhraj, tak sempat. Baik tuan-tuan sekalian, dalam bismillah ada 2 huruf tebal, iaitu huruf ra. So bila sampai dekat ra ni tuan-tuan, pastikan pangkal lidah kita naik. Tapi huruf yang lain daripada ra, semuanya huruf nipis. Huruf nipis nak buat apa pula? Huruf nipis kalaulah tadi pangkal lidah kena naik, untuk huruf nipis lidah tu kena turunkan. Lidah tu kena turun, baru dia bunyi nipis. Jadi tuan-tuan sekalian, nak turun lidah ni macam mana pula? Kan? Nak turun lidah ni macam mana? Kita orang Melayu tuan-tuan, orang Melayu terutama kalau orang utara macam saya ni. Orang utara ni dia bercakap, dia suka bunyi besar. Besar yo. Kan? Mai bila? Jadi bila baca Quran pun tu, dia lagu tu kan, Bismillah. Jadi saya nak ajar macam mana supaya lidah kita tu jadi mudah. Orang Arab tak sebut gitu pun. Saya cuma orang Melayu, pendekatan kita ni
Tuan-tuan, bila huruf-huruf nipis ni, kita buat mulut kita senyum sikit. Bismillah. Nak bagi turun. Kalau tuan-tuan tak senyum pun, lidah tu turun elok, tak apa. Tak mesti pun itu. Ini metod saja. Kaedah sendiri untuk kita nak tunjuk macam mana nak bagi bunyi nipis. Kalau tidak, Bismillah. Payah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Pangkal lidah naik. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba semua orang. Dua huruf ra. Dua huruf ra dah kena tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali. Baik, yang kedua. Ayat kedua. Ada berapa huruf tebal di sana? 1. Mana dia? Ra juga. Sambungan rancangan tausiah yang bertajuk sebutan Mahraj dan bacaan Al-Fatihah yang betul yang telah disampaikan oleh Ustaz Radi Kamaruhailan dapat anda dengarkan lagi esok 1.30 tengah hari dan 6 petang di Perak FM. Tausiah. Kita ikuti sambungan rancangan tausiah yang bertajuk sebutan Mahraj dan bacaan Al-Fatihah yang betul yang telah disampaikan oleh Ustaz Radi Kamaruhailan yang telah dirakamkan di Institut Tabiran Islam Intim Ipoh. Jadi di situ kena tebal, kena angkat pangkal lidah. Alhamdulillahi Rabb, pangkal lidah naik. Tak cukup. Alhamdulillahi Rabb, tak cukup. Mesti Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua orang? Baik, ayat seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim. Sini jaga. Ada satu orang tu dia suka muncung huruf tebal ni, jaga. Dia jadi lagu mana? Yang duk muncung, saya duk dengar dia bunyi. Arwah. Dah kenuri arwah kat situ pula dah. Nampak tak? Yang jenis muncung ra tebal ni arwah. Jadi arwah situ. Tak betul tengok mulut saya. Arwah, bukannya arwah, bukan. Tak payah muncung. Pangkal lidah aja naik. Ar-Rahmanir Rahim. Cuba semua. Macam itu. Maliki Yaumiddin tidak ada huruf tebal. Maliki Yaumiddin. Cuba. Cuma dekat yaw ni ambil perhatian sedikit. Orang kita lah, bukan semua, seorang dua je. Dia suka sebut yaw ni tak sampai. Tak sampai macam mana? Tak sampai makhraj waw. Dia separuh jalan je. Dia baca macam mana? Maliki yaw, tak sampai. Habis yang sampai macam mana? Kena muncung. Pasal apa? Huruf waw kena muncung. Jadi macam mana betul? Maliki yaw. Tak cukup yaw. Dia mesti yaw. Maliki yaumiddin. Cuba. Baik, terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, dalam ramai-ramai ni ada seorang baca nasta'in, salah nah. Habis macam mana buat? Cuba tengok nasta'in, senyum aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta. Jangan nasta. Ada angin ta tu. Sebab dia huruf hamas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba semua. Ihdinassi. Huruf ha tuan-tuan, kalau terbaiknya jangan diputuskan suara. Pasal ha adalah huruf rakhawah. Ya, ha huruf rakhawah. Jangan baca ha macam ni. Ihdina. Tak betul. Habis macam mana tepatnya?
Ihdina, ihdina, macam tu. Bukannya ihdina, tapi ihdina. Cuba semua. Oh, suara tu ada. Itu rakhawah orang panggil. Nah, ihdina siratal mustaqim. Baik. Yang orang duk salah selalu tuan-tuan sekalian, sama ada ta tu dinipiskan, ya, ataupun lam tu ditebalkan. Orang kita dia faham ta tu tebal. Ada berapa huruf tebal pada ayat ini? Ihdina. Ihdina sampai mustaqim ada berapa huruf tebal? Ada 4. Mana dia? Yang pertama huruf Sad, yang kedua huruf Ra, yang ketiga huruf Ta, yang keempat huruf Qaf. Jadi keempat-empat huruf ini tuan-tuan sekalian, pastikan semasa kita membunyikan 4 huruf ini, dinaikkan pangkal lidah kita. Ihdinas si, nasi. Cuba sebut. Ihdinas si, Ra, Ta. Selesai, habis huruf tebal. Selepas ta adalah lam. Lam tebal ke nipis? Nipis. Yang jadi masalah kadang-kadang kita ni terlampau excited dengan huruf tebal. Dia macam ni. Ihdinas siratal mustaqim. Habis semua tebal. 4 huruf yang tebal habis semua jadi tebal. Tak boleh macam tu. Yang tebal tetap tebal, yang nipis tetap nipis. Jadi macam mana nak buat? Ihdinas siratal. Selesai saja lam ta, senyum terus untuk sebut lam. Ihdinas siratal. Cuba semua. Macam tu baru jadi lam itu. Nah, bagi nipih lam itu. Ihdinas siratal mustaqim. Itu dia. Baik, terus lagi siratal ladzi sampai alaihim sudah. Tak payah sampai ghairi, berhenti sampai ghairi saja. Alaihim sudah, ra'i semua nafas. Kalau nak baca satu nafas tu baik sebenarnya, tapi ramai tak cukup nafas. Jadi kita ra'i semua siratal ladzina an'amta alaihim. Ada berapa huruf yang tebal? Ada 3. Mana dia? Sad, Ra dan Ta. Yang jadi masalah semua pada ta yang kita jumpa. Sama ada dia tebalkan lam atau dia nipiskan ta. Dia baca macam ni kadang-kadang kita jumpa. Siratal. Siratal. Apa masalah siratal? Ta salah macam itu. Apa yang salahnya? Kamu tak angkat pangkal lidah itu. Sebab tu jadi macam itu. Sepatutnya cuba sebut. Si. Kita punya mulut lebarkan. Pasal apa? Kasrah. Baris bawah. Bukan muncung nah. Jangan si. Tak betul. Bukan si. Tapi gigi itu gigit itu si. Angkat pangkal lidah. Si. Cuba sebut. Si. Ra. Tal. Mula-mula sebut ta tebal. Habis ta jumpa lam. Allazi nipis. Jadi siratal. Cuba. Macam tu. Jangan duk siratal. Salah lam. Siratal ladzi. Siratal. Salah lam. Habis macam mana betul? Siratal. Lagi sekali. Macam itu. Kemudian zi, huruf zal. Zal ni macam mana lidah kita? Ya, lidah kita berada di ujung gigi atas. Kepala gigi atas. Macam ni Cuba tuan-tuan letak siap-siap lidah dekat gigi atas tu. Kepala gigi, ujung gigi lah. Sebut je. Zi. Jangan rapat gigi. Kalau rapat gigi jadi zai. Kalau tuan-tuan baca siratal lazi, salah jali ke salah khafi? Ni, kalau baca siratal lazina an'amta, salah jali ke khafi? Jali. Boleh tak sah tak semayang? Tak sah. Ambil perhatian sini. Banyak orang tidak tepat zal ini. Ya, iaitu huruf zal, ujung lidah menyentuh kepala gigi atas.
Ya, ada orang senang, dia nak senang, dia kata ginilah, keluarkan sikit ujung lidah. Dia nak bagi bahasa tu mudah faham. Kau sebut macam ujung lidah kena kepala gigi panjang, keluar je lidah, habis. Senang kan? Tapi saya dulu saya ceramah macam tu lah. Saya ambil pendekatan mudah tu. Saya kata lidah kena keluarkan sikit. Ada seorang pula angkat tangan, Ustaz nak keluar panjang mana lidah tu? Ya Allah, senang kena jawab. Saya kata pula, janganlah panjang sangat, nanti jadi cicak men. Panjang sangat kan? Tak ada, sebenarnya dia punya apa? Yang tepatnya adalah ujung lidah menyentuh kepala gigi atas. Itu dia. Siratal ladzina. Cuba semua. Siratal ladzina an'am. Huruf hamzah. An tu bukan alif, hamzah. Hamzah di mana? Di pangkal. Jadi bila tuan-tuan sebut an'am tu, di bawah dulu. Lepas tu baru pindah ke tengah. Pasal apa? Hamzah di sini. Huruf ain, ain di sini. Jadi siratal ladzina an'am. Siratal ladzina an'amta alaihim. Semua orang? Siratal ladzina an'amta alaihim. Baik, dekat lai tu satu lagi. Ya, orang Melayu kita ni dia tak cukup lai tu. Dia alai, dah tak, bukan alai, tapi lidah tu kita bengkokkan naik ke langit. Alai, lai, lidah tu. Pasal apa? Huruf ya. Huruf ya kita sebut macam mana? Tengah lidah naik ke langit. Siratal ladzina an'amta alaihim. Cuba semua. Baik, selesai itu. Kemudian pergi ghairi pula. Huruf ghain ni tuan-tuan, ada orang duk tanya saya. Dua saja orang tanya. Orang yang sama lah, dia tanya dua soalan. Dia nak betulkan ghain ni. Ustaz, nak baca ghain ni macam ni ke Ustaz? Baca ghairi. Macam tu ke Ustaz? Ataupun dia baca ghairi. Macam tu ke? Saya kata dua-dua salah. Salah dua-dua. Pasal apa? Ghain tebal, ya yang nipis. Jadi ghain selesaikan tebalnya, ya selesaikan nipisnya. Jadi macam mana nak buat? Cuba tuan-tuan sebut ghain dulu tanpa ya. Cuba sebut ra. Tak payah muncung, naik ke pangkal lidah saja. Ra. Itulah bunyi ghain. Ra. Habis bunyi ya pula, sambung dengan ya, senyum terus. Pasal apa? Nipis, huruf lin. Jadi macam mana mulut? Tengok. Ghai. Cuba sebut. Ghairi. Ghairil maghdubi. Cuba. Ghairil maghdubi alaihim. Baik, tengok waladdallin pula. Di sini juga satu masalah. Dia bila pergi mengaji, dia tumpu huruf dot aja. Huruf lam dia terlupa. Kan? Jadi bila baca Fatihah bacanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Habis lam pun jadi gitu. Waladdallin. Dia jaga dot daripada bismillah jaga. Kamu dot kamu jaga. Nak sembahyang dia tu nampak dot aja huruf lain pasal dia baru belajar dot. Tok guru pun tekan dot tu. Huruf lam lupa. Jadi dia pun sampai nak semayang kan. Huruf dot. Bismillahirrahmanirrahim. Dot nampak dot je. Sampai tadi. Wallahu. Puas benar. Dapat sebut lagu tu. Sekalian. Huruf lam nipis. Yang tebal hanya dot. Jadi latihan kita macam mana untuk betulkan bunyi lam ini. Ghairil maghdubi alaihim wala. Itu dia lam. Jangan ubah dah. Itulah bunyi lam. Jangan sibuk dengan dot. Lam punya, dot punya. Jangan campur itu. Baik. Ghairil maghdubi alaihim wala. Cuba hai itu semua. Baru kita set macam mana nak sebut dot lepas itu. Apa dia dot? Dua-dua lidah.
tepi naik atas. Terus semua lidah naik atas. Kalau tak boleh, maka baru pilih sebelah kiri. Bukan kanan ya. Tak boleh dua-dua belah, pilih kiri. Tak boleh kiri, baru pergi kanan. Itu cara step dia. Ya, bukan terus-terus pilih kanan, tak. Kalau tak boleh, baru pergi kanan. Kalau boleh kiri, kiri dulu. Pasal apa kiri dulu? Pasal bila tuan-tuan buat dot belah kiri, mari kita try lah tengok urut dot belah kiri semua orang. Kita buat L. Buat pula belah kanan, cuba. L. Kalau buat belah kiri, dot ni bunyi dia gemuk. Buat belah kiri, bunyi dia kurus sikit. Boleh rasa sendiri. Sebab itu utama belah kiri. Ya? Jadi kalau tak boleh, baru pilih belah kanan. Baik, satu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, huruf dot ni kena angkat pangkal lidah. Pasal apa? Dia huruf isti'la. Juga tengah lidah kena angkat. Pasal dia huruf itba'. Dia double tu. Isti'la double dengan itba'. Jadi pangkal lidah, tengah lidah, tepi lidah, habis semua naik. Jadi huruf lam nipis. Ingat balik. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Selesai dha. Berapa harakat dha? 6. Lepas dha huruf apa? Lam. Nipis ke tebal? Nipis. Habis dha senyum terus. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nampak? Dol. Bukannya dolin. Nampak? Dia kalau mulut tak betul dia bunyi gitu. Dolin. Salah. Dolin. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. 1, 2, 3. Baik. Namun begitu, jangan melampau-lampau sangat. Pesan tu, ayat akhir tu penting. Pasal kadang-kadang orang ni tuan-tuan, saya boleh faham kalau orang tu belajar tajwid ke tak belajar tajwid. Ataupun kalau dia baru belajar tajwid. Kita tengok dia semayang tahu dah. Ini baru lepas belajar tajwid ni. Macam mana rupa semayangnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabb. Oh, ni baru balik kursus ni. Kursus yang Kak Intim buat ni. Itulah maksudnya. Jangan melampau-lampau. Jangan lebih-lebih. Apa yang saya tunjuk tadi sekadar panduan asas. Tuan-tuan buat selama ni dah betul dah sebenarnya. Cuma ubah sikit-sikit je lagi untuk tunekan bagi jadi tepat saja. Duk buat je betul dah sebenarnya. Jangan lebih-lebih. Okey, faham? Sampai berapa Ustaz? Boleh lah? 10 minit lagi? Okey, boleh lagi. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, itu baru Fatihah. Itu pun secara random saja. Tak adalah perinci mana-mana pun. Saya bagi peluang lah sebelum sampai soalan pasal ni sebut Fatihah ni, saya lagi takut tak ada masa. Ada soalan tak? Ataupun ada cadangan nak bangkitkan apa penerangan tentang Fatihah, tentang bacaan ni kalau tuan-tuan nak tanya saya? Ada tak? Sila tuan. Okey, baik. Terima kasih. Baik, soalan dia, macam mana dengan orang pelat? Sampai huruf ghain tukar. Huruf ain jadi nga. Saya tak sebut lah etnik mana. Etnik ada, etnik kita ni yang sebut huruf tak betul. Macam huruf zal. Ada? Depa tak boleh. Kalau pergi kampung tu tuan-tuan, depa tu, kalau tuan-tuan nama Azizah siap. Dia akan panggil Ajijah. Kampung tu lah, kampung mana tak tahu kampung tu lah. Kan? Kalau tuan-tuan nama Haji Zul, Haji Joy. Dia tak jadi Haji Zul, tak jadi. Dia tu bukan kata bercakap je, dalam semayang pun tak boleh sebut zal. Selagi bila sampai zal, siratal laji, dia tak boleh sebut. Orang tu lah, tak tahulah etnik mana. Jadi tuan-tuan sekalian, etnik tak etnik. Kalau sekiranya salah yang 4 tadi, pelat tu sampai salah yang 4 tadi lah.
tukar huruf, tukar baris, tambah atau buang huruf, tambah, maka tidak sah solatnya. Satu. Tapi ustaz, dia ni dah 20 guru dah pergi belajar ustaz. Dah habis satu Muqatta Alam pergi cari tok guru tajwid. Tak boleh-boleh juga sebutnya ustaz. Balik-balik asyik-asyik siratal laji juga ustaz. Maka tuan-tuan, orang macam ini sah untuk dirinya, tapi tak boleh jadi imam. Nampak? Diri dia lepas, tak bersalah lah, lepas. Macam mana? Kalau tidak, tak sembahyang lah dia. Ya, sembahyang lah setakat mana yang dia boleh buat. Okey. Tapi kalau satu kampung itu semua siratal laji dengan imam-imam. Imam pun siratal lajina an'amta alaihim. Tengok-tengok makmum pun siratal laji. Cek-cek rupanya satu tok nenek demo ni. Puncaknya satu patut pun serupa bunyi dia. Maka sah pula. Itu fiqh punya hukum. Kalau tidak, tak sebenarnya jemaah lah kampung tu tuan-tuan. Nampak tak? Tapi dah kampung tu, itulah imam yang terbaik, itulah rupa bacaannya siratal laji. Nak buat macam mana? Lantiklah juga dia imam, dan makmum dengan syarat makmum pun salah benda yang standard macam imam itu, maka sah dalam fiqhnya. Itu cara hukum jawab tadilah. Kedua-dua dah tu saya rasa. Soalan tadi dah dua-dua dah merangkumi jawapan saya tu. Ya, dua soalan tapi satu jawapan tu dah merangkumi sebenarnya. Jadi kesimpulannya macam itu untuk bagi yang pelat ni tadi tuan-tuan. Bukan kata orang Melayu kita je. Saya pernah mengajar perkim. Saya pernah mengajar orang perkim. Memang ada masalah tak tambah huruf ra. Huruf ra cukup tak boleh. Ajar huruf ra. Dia tak boleh sebut ra macam kita ni. Dia kalau sebut pun jadi macam tak tahu nak sebut. Payah dia mah. Hirop, payah benar nak sebut ra tu. Jadi orang macam ni macam mana tuan-tuan? Dia lepas untuk diri dia. Tapi kalau sama-sama geng mu'alab dia, semua macam tu, okey, settle, tak masalah. Okey, itu dia lebih kurang jawapan dia. Ada lagi kalau ada soalan? Bukan soalan lah, kalau nak, sila. Kalau orang lain? Okey. Okey, hukumnya begitulah. Kalau sekiranya puan baca betul semua, imam tu tak betul satu huruf, salah terus yang 4 tadi, tak boleh ikut. Tak boleh. Tadi jawapan saya kalau standard salah. Tapi kalau kita tak salah, tak boleh. Itu fiqhnya macam itulah. Okeylah. Jadi saya rasa kita ada sila satu lagi. Boleh? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Ustaz. Saya ada 2 soalan. Yang pertama, kalau kita cerita tentang realiti lah, untuk bacaan Al-Fatihah, khususnya ketika kita makmum, kadang-kadang mungkin kita tak wasan, waktu imam dah habis, selesai saja waladhdallin, so amin sahut kan, so makmum dah akan baca Al-Fatihah. Jadi mungkin kita nak kejar dengan Fatihah tu sampai kita tak wasan. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin, sepatutnya kita wakaf di situ. Tapi mungkin kita tak wakaf betul-betul, tak memenuhi definisi wakaf tu. Jadi berlakunya saktah di situ. Okey, maksudnya keseluruhan ayat lah, daripada yang pertama sampai habis tu berlaku saktah, bukanlah wakaf secara tepat tu. So itu yang pertama. Yang kedua, macam mana pula kalau situasi yang sama tapi kita baca Al-Fatihah tu dengan bunyi angin. Kan mungkin dia lontaran suara dia tu tak berlaku Alhamdulillahirabbil alamin kan, tapi dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu benda yang berlaku. So, 2 soalan saja. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Yang tanya ni Ustaz. Kita tengok dia tanya, belum tahu. Baik tuan-tuan sekalian. Soalan yang pertama, bagaimana persoalan kalau sekiranya apa tadi? Dia baca tu macam saktah. Dia tak bernapas. Sebab nak kejar imam kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tak bernapas pun. Baik. Sebenarnya dari segi hukum tuan-tuan sekalian, bila sebut waqaf ialah berhenti dan mengambil nafas seketika untuk sambung seterusnya bacaan. Itu dari segi definisi waqaf. Cuma isu sekarang bila dia tak ambil nafas dah jadi definisi saktah. Namun begitu, dalam Fatihah tidak ada saktah. Ya, dia baca macam saktah. Tuan-tuan dan puan sekalian, soalan pertama saya jawab balik. Ada tak berlaku kesalahan dari segi makna? Tak ada. Tapi salah tak? Salah. Ada tak salah yang 4 tadi?
Tukar huruf, tukar baris, tambah atau buang huruf, tambah, tak ada. Tapi salah. Salah tu. Maka salah itu termasuk dalam salah yang khafi, bukan jali. Salah, saya tak kata betul, salah. Tapi salah itu bukan jali. Itu sahaja. Dan sebab dia tak melibatkan yang 4 tadi. Itu point kita yang pertama. Yang kedua, satu orang baca semua berangin. Semua huruf hamas. Padahal huruf hamas 10 je. Fakhathahu syakhsun sakat. Yang dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dah lah semalam makan petai 3-4 papan. Kau duduk belah aku pula. Jenuh ngipah. Kan? Aduh, letih nak habis 4 rakaat. Tuan-tuan, ini tak sah. Pasal apa tak sah? Pasal salah membunyikan huruf. Mana ada huruf lam berangin? Mana ada huruf mim berangin? Itu salah. Salah sebut huruf. Itu kata huruf salah. Yang tadi awal tukar huruf tadi. Mana boleh? Tak boleh. Mesti ada suara. Tak mau suara yang berangin sampai habis. Itu salah. Tak boleh. Dia nampak tak? Ya, sebab dia dah tidak menunaikan bunyi hak huruf yang sebenar. Wallahu alam. Itu jawapan saya. Mungkin tuan-tuan boleh tanya lagi dengan guru-guru lain yang lebih mahir. InsyaAllah kalau ada jawapan lain yang lebih baik, boleh terima sana. Saya apa yang saya faham dan juga melihat daripada apa yang ada dalam sedikit rujukan saya. Baiklah, saya rasa untuk sesi saya pagi ini itu dulu. Dan insyaAllah ada lagi pada pukul berapa kata tadi? Tak ada lagi soal sesi soal jawab. Tuan-tuan boleh tanya lagi apa yang berkaitan dengan soalan-soalan yang berkaitan dengan Fatihah, insya-Allah. Jadi saya mohon beribu kemaafan dan mohon tuan-tuan doakan untuk saya berjaya dunia dan akhirat, dan saya pun doa pada tuan-tuan berjaya dunia akhirat. Dengan itu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi rancangan tausiah yang bertajuk Sebutan Mahraj dan Bacaan Al-Fatihah yang Betul yang telah disampaikan oleh Ustaz Radi Kamaruhailan yang telah dirakamkan di Institut Tabiran Islam Intim Ipoh.